Lost, data lost. Kenapa? Kuning. Tetek skrin dan share-share. Tetek skrin dan share-share korang. Merah Selangor. Itulah merah hari ni kan. Merah menyala. Semangat membara ni. Tak pernah semangat tak membara lah. Hari-hari semangat membara pun kita. Kan? Kita lawan tetap lawan. Okay, apa khabar di malam minggu? Malam minggu lah kan untuk korang kat sana. Kami besok bekerja macam biasa. Ada jual ke tudung tu. Nanti saya lupa nak tanya sebenarnya penjual tudung tu ada lagi stok tak? Kalau ada nanti saya akan buka live dan thank you Kasa. Akan buka live dan buka mungkin letak beg kuning ke korang boleh order insyaAllah. Nanti tau nanti. Okay, tak berhenti mute orang. Kenapa dia nak mute orang? Saya pun mute orang juga sebab jenis yang suka mencarut mereka ni. Bukan mute orang sebab apa? Mute orang sebab mereka ni suka mencarut, suka maki, suka spam. Jadi kita tak maulah macam tu. Kan? Sekejap. Aku nak beli stand baru dah weh. Apa pasal? Rendah sangat yang tu. Okey, baik. Waalaikumsalam. Tetek skrin dan share-share lagi korang. Kita rancakkan perbincangan kita di media sosial TikTok ini dengan isu-isu berkenaan dengan pilihan raya yang bakal menjelang pada 12 Ogos nanti. Okey. Tak ada VIP. 31 hari bulan ni latest yang paling awal 31 hari bulan ni iaitu YB Fahmi Fazil membincangkan isu semasa dengan kita dekat live kita. Lepas tu 1 hari bulan Ustaz Wanji akan disertai oleh Ustaz Engku dan juga Ustaz Syakir lah. Saya akan naikkan satu persatu untuk bertanya soalan lah Master Ustaz Wanji dan juga Ustaz Ustaz Syakir tu sebab tak nak ramai sangat di atas nak parking. Lepas ni mungkin saya nak naikkan 2 orang, lepas tu saya turunkan. Lepas tanya soalan, lepas tu saya turunkan. Macam itulah. Okay? Okay, baik. Nampaknya saya nak komen berkenaan dengan Azmin Ali dulu. Azmin Ali kan dia hari ni kita nampak di penamaan calon, pertemuan 2 penjuru. Dan kita nampak saya khususnya, bukan saya lah, khususnya orang Selangor nampak Azmin ni dan orang PKR nampak dia ni sebagai pengkhianat. Siapa-siapa penyokong PH nampak Azmin Ali ni sebagai pengkhianat lah. Yang ada kontroversi. Orang semua tahu kontroversi dia apa kan. Sekarang ni seolah-olah kita nampak dia ni macam hilang punca, mana mau lari, macam tu kan. Dan kita nampak PRU15 yang lepas dia ada lagi bibit kesombongan, keegoan dia, tapi telah dikuburkan dengan beliau telah kalah kepada Datuk Seri Amiruddin di Parlimen Gombak, yang beliau gelar anak didik dan yang beliau gelar cicak mengkarung tu kan. Jadi sekarang ni dia dah tak berani nak lawan dengan thank you JTR. Dia dah tak berani nak lawan dengan lelaki, dia lawan dengan perempuan pula. Sebab sebelum ni dia lepas terkubur di Gombak tu dia umumkan dia mahu bercuti daripada arena politik, tetapi nampaknya tak bercuti lagi, nampaknya kembali lagi tapi tak mahu berlawan dengan orang jantan lah. Dia serik kena malu untuk kali kedua kot kalau dia berlawan dengan orang jantan lagi. Jadi dia rasa selamat untuk buka gelanggang bertarung dengan seorang wanita. Kan dia nak bertarung dengan seorang wanita kali ini yang juga bekas anak buahnya dulu dalam keadilan katanya. Nampak sangatlah dia ni tidak sedar risiko besar dan kalaulah dia kalah, lebih malu lagi kalah dengan perempuan. Kalau dia tewas dengan lelaki, taklah semalu tergolek kalah di tangan perempuan.
Betul tak? Jadi dia memilih Hulu Kelang untuk menguburkan kerjaya politiknya sebelum dia betul-betul bersara dalam arena politik lah. Dan Juwairia Zulkifli yang sanggup tinggalkan gelanggannya untuk bertempur dengan siapa saja sekalipun, dan beliau diamanahkan untuk menggalas tugas ini untuk bertempur di Hulu Kelang. Dan rekod cemerlang sebagai adun Bukit Melawati selama ini tak boleh dinafikan sama sekali, dan kepimpinan parti mahu agar keupayaannya tu ke tempat lain pula. Jadi sekiranya beliau menang di DUN Hulu Kelang di PRN kali ini, kita harap beliau komited dengan amanah yang tanggungjawab selama ini beliau janji beliau akan bawa lah. Okey, jadi rakyat Hulu Kelang, saya rasa berilah kepercayaan kepada Juwairia Zulkifli ini untuk berbakti di situ. Saya yakinlah beliau mampu meneruskan komitmennya bersama rakyat Selangor di mana sahaja. Baik, apa lagi berkenaan dengan kita nak komen, dan hari ini menariklah, di beberapa tempat yang diprotes oleh penyokong PAS ni, dikatakan mereka tak turun padang kerana apa? Kerana kecewa dengan kepimpinan PAS yang telah memberikan kerusi kepada abang besar, kepada kepada gerakan. Jadi adakah PAS ni kadang ada gerakan dah? Dan saya nampak ada satu kerusi, saya lupa kerusi mana, nanti saya tengok balik, yang dipertandingkan di Langkawi rasanya kan. Ada calon PAS yang telah memilih untuk bertanding secara bebas. Jadi saya lihat di sini ada pergaduhan jugalah dalaman, sebab ada yang terpaksa bertanding bebas ni kan. Okey, jadi kalau kita lihatlah, tajuk saya hari ni, saya telah letak tajuk berkenaan dengan ketaksupan walaun kan. Beginilah, walaun ni, kalau kita lihat, mereka ini terlalu taksub, senang dibodoh-bodohkan, walak, bebal, apa lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi umum bantuan last minute, benda ni sama aja zaman mana-mana pun. Zaman Najib dulu pun pernah dibuat juga. Dia faham benda ni salah kan, dia anggap salah katanya. Tapi sekarang ni kita mudahlah fikir berkenaan dengan apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, telah pun dijanjikan lama dah, berkenaan dengan kenaikan gaji, pelarasan gaji dan sebagainya. Jadi politik ni mudah saja. Kalau pemimpin korang buat salah, salahlah. Tapi walaupun kita nampak ada, dia tak sedar wakil rakyat mereka ni ada yang tunggang rakyat, ada yang tunggang agama, dan ada je security yang ikhlas berjuang dan ada kemahiran untuk bekerja untuk rakyat. Jadi saya sendiri nampak di dalam PAS itu sendiri, mereka ni boleh dikatakan bila time buat kerja ni fail. Termasuklah Pematang Pauh tu sendiri pun kan, sampai Nurul Izzah perlu turun ke Pematang Pauh sekarang ni untuk menyelesaikan beberapa isu berbangkit berkenaan dengan rakyat Pematang Pauh tu sendiri. Di manakah MP Pematang Pauh yang korang lantik itu? Jadi macam walaupun ni kan, bila pemimpin kau kutuk sultan, kau bagi 100,000 alasan kan. Ini adalah sesuatu yang kita nampak. Jangan jadi pentaksub politik lah, membabi buta tunggang atas nama agama, atas nama rakyat, baik pun atas nama apa sekalipun. Lepas tu hidup salahkan orang lain. Jangan ada kuasa dekat undian je. Kita ni negara demokrasi. Kita nak orang yang buat kerja untuk kita, kita yang lantik dia, betul tak? Jadi baiklah. Dan satu lagi berkenaan dengan Sanusi ni, saya ada dengar tadi juga beberapa ceramah dia yang telah pun mengatakan dia boleh kata hina pejabat awam, iaitu polis juga. Dia kata bengong lah dia, sampai keluar kepala bapak, tapi dia macam sekerat je kepala macam tu je kan.
Masya Allah, dia ni tak kira siapa. Sekarang ni semua dia langgar. Dan dia ada juga kata sebelum ni membongkar berkenaan sektor bekalan air Kedah yang kononnya rugi bangsa zaman PHBN. Jadi sebagai pemerhati kan rakyat ini, kita harus sedarlah, kita harus compare berkenaan dengan dulu pemerintahan BN bagaimana, adakah seteruk sekarang situasi air di Kedah itu. Jadi ada juga kita nampak negeri-negeri PAS yang ditadbir oleh PAS ini, iaitu Kelantan khususnya, ada masalah air juga. Sekarang ni dah berjangkit kepada Kedah pula. Dan adakah Kelantan yang mengalami defisit tiap-tiap tahun itu yang sangat membimbangkan sampai situasi ini juga boleh berjangkit di Kedah. Sebab kita nampak Kedah ni dia kata saja dia pelaburan banyak dan sebagainya, walaupun bukan dia yang bawa masuk kan, tetapi top 3 negeri termiskin di Semenanjung. Jadi seharusnya lah saya rasa Sanusi ni berterima kasih kepada kerajaan PH melalui masa tu kerajaan PH yang MOF-nya diterajui oleh Lim Guang Eng. Kerana masa itu hutang bekalan air Kedah dihapus kira, malah ia disambung oleh Menteri Sumber Air di bawah PAS bagi tujuan yang sama dikatakan. Aku rasa benda ni juga harus dibangkitkan lah, harus dijelaskan sejelas-jelasnya berkenaan kebajikan rakyat yang kerana ini tidak menjadi hal politik, tak menjadi isu politik. Okeylah. Nanti mesti akan ada orang yang marah kalau kita ratik banyak-banyak mengenai Sanusi, tapi aku nak ratik satu lagi berkenaan dengan debat. Sanusi telah jawab Rafizi sebenarnya, sebab rakyat berhak tahu dan bandingkan ekonomi siapa yang lebih baik. Jadi Rafizi Ramli telah ajak Menteri Kanan, bekas Menteri Kanan 33 bulan dulu, iaitu Azmin Ali untuk debat, tetapi dia tolak. Lepas tu dia ajaklah Sanusi pula. Sanusi pun tolak. Jadi mereka ni kenapa tak berani, takut sangat nak debat sebenarnya? Itu yang aku pelik tu. Sebab kata-kata daripada Sanusi, dialah anak jantan. Kata-kata daripada Azmin Ali, dialah anak jantan. Sebelum ni masing-masing mengaku anak jantan. Jadi kalau anak jantan, hanya anak jantan yang berani menyahut. Jadi jadikanlah cabaran ini sebagai pucuk dicerita ulang mendatang. Sanusi oi. Mungkin walau-walau boleh pergi beritahu Sanusi supaya menyahut cabaran debat dengan Rafizi Ramli. Dan timbalan Presiden PKR itu, Rafizi Ramli, dia kemukakan cadangan supaya Menteri Besar Kedah berdebat pada kempen pilihan raya negeri yang kita katakan mulai esok telah bermula kempen pilihan raya negeri di 6 negeri tersebut. Jadi dia lontarkan cadangan debat secara langsung di televisyen kepada Sanusi ini selepas tawaran debat kepada Azmin Ali ditolak dan tidak disahut. Jadi Menteri Ekonomi tu pilih Sanusi sebagai calon kedua untuk berdebat dengan dia, sebab Sanusi adalah ketua pengarah pilihan raya PN yang disifatkan sebagai pemimpin yang paling berani sekarang ni. Takkanlah Panglima Perang boleh takut, betul tak? Jadi saya yakin debat itu akan menjadi hiburan terbaik untuk rakyat Malaysia menjelang PRN 12 Ogos yang akan datang lah. Jadi sampai sekarang pun Azmin Ali masih lagi tidak sahut. Dah sembunyi teluk dia. Jadi dia lari daripada kerusi Bukit Antarabangsa, yang itu pun takut. Sekarang ni orang ajak bincang pasal ekonomi pun takut, tetapi di dalam media sosial dia terpaling ekonomi sekali, betul tak? Jadi seterusnya dia pun cabarlah yang paling berani, yang paling panglima sekali, iaitu Sanusi. Lepas tu insya-Allah akan jemput Sanusi berdebat dalam televisyen, kata Rafizi. TV3 ke, Astro ke. Saya yakin semua stesen TV akan berebut untuk menyiarkan debat tersebut. Thank you Pak An. Jadi
Sebab Selasa lepas Rafizi menyampaikan ceramah di Jelajah Madani Seri Tanjung rasanya, perisa dia cabar Azmi berdebat mengenai ekonomi Malaysia. Kalau berani marilah debat, dia kata. Tapi tak ada sahutan. Lepas tu sebab Rafizi kata dia dah bentangkan satu perkara mudah je, macam mana kita nak tukar solar dan atap untuk batu rakyat dan sebagainya. Jadi sekarang ni Rafizi kata dia nak tunggulah daripada Perikatan Nasional apa idea mereka, idea konkret macam mana nak bantu rakyat. Bantu rakyat jana pendapatan dalam masa yang sama menjimatkan duit rakyat juga. Dia dah buka ruang kepada Sanusi untuk pilih sebarang tajuk, apa saja tajuk yang Rafizi nak bawa, yang Rafizi nak debat. Selagi mana ia tertumpu kepada ekonomi dan tertumpu pada rakyat, let's go. Nak cakap pasal KSP ke, nak cakap pasal projek solar ke, hal ehwal golongan miskin ke, kos sara hidup ke, harga barang ke, let's go, dia kata. Bagaimana nak menjana ekonomi rakyat ke, tak ada masalah. Jadi debat tu Rafizi kata untuk masa depan sebenarnya, dan negara-negara maju sentiasa mengadakan debat setiap kali ada sesuatu pilihan raya lah, untuk memastikan rakyat ni tahu siapa yang mereka nak lantik sebagai wakil rakyat, sebagai wakil mereka. Jadi inilah cara terbaik sebenarnya juga untuk menutup mulut Sanusi mengenai apa yang dipelekeh, menghina pemimpin lawan dia dan sebagainya. Kalau berani, kita cabar di semua media sosial supaya Rafizi ni dapat berdebat dengan Sanusi. Buktikan, anak jantai, janganlah takut. Takkanlah Panglima perang takut kot. Takkan Panglima perang takut kot. Ni 2 minggu ni, masa berkempen ini adalah masa yang paling terbaik untuk mengadakan debat, insyaAllah. Jadi kita nak tengok debat ni. Kita demand debat itu di antara Sanusi dan juga Rafizi. Ke dia takut dengan Rafizi? Ke dia nak debat dengan Amiruddin? Saya rasa Amiruddin pun boleh tapau dia sebelah mata je. Saya rasalah no problem pun. Untuk even MB Amiruddin pun tak ada masalah. Jadi kalau dia tak sahut juga, terbuktilah Panglima sekadar sembang berdegar-degar atas pentas, kata kat orang saja. Kata kat orang saja, sembang atas pentas berdegar-degar. Kalau tak debat, kalau dia tak sambut debat tersebut, rupanya penakut. Rupanya telur tak ada. Kan, ingatkan telur banyak ada di pasaran, rupanya ada juga tempat tak jual. Jadi takut dikantongkan segala rancangan yang hanya di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Macam mana pula kata? Rancangan-rancangan yang tinggal janji sahaja itu, yang dipercayai oleh walaun itu takut terkantoi. Yang dipercayai oleh walaun itu takut terkantoi. Satu faktor kalau dia tolak debat berkenaan dengan itulah. Yang seorang lagi itu memang buat-buat jadi pakar ekonomi. Korang tahu tak sebenarnya Rafizi pula, Sanusi dah jawab dah. Dia jawab apa? Sanusi jawab, debat dengan saya tak akan baiki ekonomi. Dia kata itu Sanusi yang jawab. Dia tolak cabaran naik Presiden PKR Rafizi Ramli untuk berdebat secara langsung
dalam kempen PRN ni. Dia kata pendapatan tersebut tidak akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi. Dia kata suruh Rafizi jaga ekonomi elok, guna formula ajaib yang dia selalu cakapkan tu. Kenapa nak berdebat? PRN ni bukan untuk pilih menteri ekonomi, nak pilih kerajaan negeri saja. Dia kata keadaan ekonomi kita ni kritikal sekarang, debat dengan saya takkan pulihkan kedudukan ekonomi. Bukan macam tu. Bukan masalah pulih ke tak pulih kedudukan ekonomi. Orang nak tengok hang tu sembang lebat kan, hang tu ada isi. Orang nak tengok hang tu pandai kata ke orang ke, hanya pandai kata ke orang saja ke, hang tu pandai fikir juga mengenai ekonomi rakyat. Kadang-kadang kita cakaplah berkenaan dengan ekonomi rakyat. Cakaplah berkenaan dengan pelaburan ke, untuk jangka masa panjang dan sebagainya. Kenapa nak takut? Betul tak? Takut kantai ke apa? Jadi apa yang dia kata, saya dah bentangkan perkara mudah saja. Dia kata selama ni saya sebagai Menteri Besar Kedah dah lakukan banyak perkara untuk menaikkan ekonomi Kedah itu sendiri. Saya tak tahulah apa dia yang dia buat. Tapi kita nampak di sini kalau orang takut tu dia bersalah lah. Betul tak? Jadi samalah juga dengan Midin Cirik pun. Midin Cirik ni kalau dia buat janji, dia kata PN akan selesaikan masalah barang dan inflasi. Tahu tak? Midin Cirik ni dia buat janji, PRN ni dia kata kalau PN menang, PN akan selesaikan masalah harga barang dan inflasi. 2.4% ialah kadar inflasi sekarang. Jadi zaman PN dulu harga ayam dan telur bukan saja mahal, malah nak beli pun tak ada. Di Selangor, selain ada KISS Jelajah Selangor, mereka akan pusing dari satu tempat ke satu tempat luar bandar khususnya dan buat jualan murah. Memang puas hatilah lepas PKP berkubur terus. Jadi benda ni dah lama buat. Ini cara kerajaan Selangor bekerja. Bantu rakyat untuk dapatkan barang-barang asas pada harga yang sedikit murah. Banyak murah, bukan sikit lah, banyak juga murah lah. Dan KPDN pula selepas arwah Datuk Seri Salahuddin jadi menteri, dia adapt konsep itu dan bawa ke Kelantan, Terengganu, Melaka dan sebagainya, juga fokus luar bandar juga. Jadi tak perlu tunggu menang PRN pun, kat Kelantan, Terengganu dan Kedah dah boleh adapt dah. Dan telah ada Fama, di bawah Fama, tempat saya pun ada di bawah Fama. Dia biasanya buka di kawasan kampung juga yang ramai orang-orang susah dan sebagainya. Jadi apa yang mereka buat masa 33 bulan pun saya tak tahulah. 33 bulan ni saya tak tahulah apa yang mereka buat. Jadi saya jemputlah siapa-siapa yang nak naik atas tu, silakanlah. Kita bertukar-tukar pendapat. Sama ada kita nampak ada can tak PN nak menang di Selangor dan sebagainya, ataupun negeri-negeri PH ni, di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang. Dan kenapa ada calon PAS yang telah pun bertanding secara bebas? Bukankah Presiden telah memberikan amaran supaya tidak bertanding secara bebas? Kalau tidak, dia akan dipecat terus daripada menjadi ahli PAS. Jadi bolehlah request merah hari ni. Jom. Siapa kata jom tadi tu? Okey, Encik Azri, silakan. Sekejap. Tadi kata jom, kenapa tak berani? Orang yang kata jom ni tak berani pula. Dia dah naik dah. Okey, Encik Azri, silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak nak bincang pasal apa ya? Okey. Bahagian saya